Assalamualaikum, selamat pagi semua dan salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah diberikan nafas untuk kita hidup pada pagi ini kan. Alhamdulillah, banyakkan bersyukur kan. Kita masih lagi bernafas. Alhamdulillah, semoga kita di dalam keadaan yang sihat. Yang mana tak sihat tu, saya doakan anda semoga cepat sembuh ya. Rajin-rajinlah makan ubat, jaga kesihatan. Hashtag kita jaga kita. Semoga kita sihat. Bila kita sihat, kita boleh buat aktiviti bersama anak-anak. Kan? Boleh sediakan sarapan pagi, makan tengah hari bersama orang yang tersayang. Semoga sihat. Jangan stres-stres ya pada pagi ni ya. Ceriakan hidup anda ya pada pagi ni. Hari ni hari Khamis. Dan saya ucapkan tahniah juga ya kepada yang mengambil keputusan SPM 2020. Hari ni dah keluar. Mesti debaran. Relax. InsyaAllah dipermudahkan. Jadi semoga result yang kita terima tu terimalah seadanya. Jangan stres ya. Sebab perjalanan hidup kita ni terlalu panjang lagi. Jadi kita cuba yang terbaik kan. Jadi kalau result kita tu tidak menggembirakan anda, tetapi anda jangan give up, jangan kecewa. Bersyukur. Ya, kita masih boleh lagi sambung belajar. Okey. Jadi kita dah buat yang terbaik ya. Kita dah buat terbaik. Dan kita rasa ada perbandingan di situ kan. Kawan saya dapat yang terbaik, saya tidak. Tetapi semuanya kita dah buat yang terbaik kan untuk SPM 2020. Okey, tahniah diucapkan. Jangan sedih-sedih ya. Pagi ni mesti debaran ya. Mungkin anak anda ya yang mengambil keputusan SPM ataupun adik ataupun anak buah, sepupu, saudara mara kan. Ucapkan tahniah ya pada mereka yang mengambil SPM 2020. Walaupun keputusan yang mereka perolehi tersebut tidak menggembirakan, tetapi ucapkan tahniah juga, bagi semangat, bagi motivasi. Jangan berhenti di situ saja. Teruskan perjuangan. Alright? Okey. Pada pagi ini saya nak berkongsi anak jaga kebersihan diri. Bagaimana kita nak mendidik anak menjaga kebersihan diri? Jangan lupa tag kawan-kawan ni page saya ya. Like, komen dan share Facebook live saya ini. Jadi biasanya kehidupan pada peringkat usia kanak-kanak ni memang aktif kan dan lasak. Kita sendiri tidak boleh menghalang sebenarnya jika anak kita ni bermain di luar kan bersama kawan-kawan kan. Kawan-kawan sebaya mereka lah kan. Jadi bila pulang ke rumah tu dengan peluh kan, kotoran pada muka kan ataupun tubuh mereka kan. Yalah, main bola, main lari, macam-macam permainan mereka main. Jadi itu adalah sebahagian rutin di dalam sebahagian rutin di dalam kanak-kanak yang perlu kita terima. Kan, itu memang lumrah lah mereka untuk bermain. Macam kita juga dulu kecil-kecil kan, kita banyak bermain kan. Berpeluh-peluh kita bermain macam-macam permainan tradisional yang kita main kan. Baling bola, lagi apa? Baling selipar, main getah dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya sebagai ibu bapa yang prihatin, kita ni perlulah mengajar anak kita tentang penjagaan kebersihan ya. Maksudnya kena ajar anak kita ni asas. Ajar tentang asas penjagaan kebersihan diri. Bagi mereka
kekal dan sihat dan bersih. Kan? Sebab bakteria dan kuman berada di mana-mana kan, yang boleh memudaratkan kesihatan semua golongan. Jadi kena jaga kebersihan, terutamanya pada kanak-kanak kan. Jadi ibu bapalah sebenarnya memain peranan yang penting dalam mengajar anak-anak tentang amalan kebersihan kan. Jadi kita nak mengajar anak-anak kita bagaimana nak menjaga kebersihan. Contohnya tips yang pertama adalah mencuci tangan. Alright. Sebelum anak kita nak makan, dah pastilah kita suruh mereka cuci tangan kan. Jadi kena cuci tangan tu ada 7 step kan. Jadi bagaimana kita nak mengajar anak kita cuci tangan? Mungkin kita boleh download kan gambar bagaimana cara untuk mencuci tangan kan. Jadi gambar tersebut sebenarnya kita boleh tampal tampal di bahagian dinding. Inilah yang berkaitan lah, maksudnya ada sinki kan. Jadi kita tampal di dinding tu. Jadi bila anak kita nak mencuci tangan, anak kita akan tengok step by step. Sebelum anak kita nak mencuci tangan, kita kena ajar cara bagaimana mencuci tangan dengan betul. Okey. Jadi ini sebenarnya adalah satu tabiat yang paling penting dalam amalan menjaga kebersihan diri. Jadi adalah beberapa cara kan untuk kita mengajar. Jadi kita kena ajar anak kita daripada usia muda lah kan. Contoh kalau macam di sekolah kan, suruh mereka beratur kan, lepas tu cuci tangan, ada caranya, gunakan sabun tangan. Lepas tu pastikan mereka ada tuala yang bersih kan untuk lap tangan mereka. Tak adalah basah-basah kan mereka nak ambil makanan dan sebagainya. Begitu juga di rumah, kita kena didik anak kita. Bukan basuh macam ni je kan. Kita kena ada caranya, buka pipe, basahkan tangan kan. Lepas tu ambil sabun, picit sabun, sapukan di tangan kita. Jadi ni jari jemari ni, tepi-tepi ni kan, tepi-tepi ni kita kena suruh anak kita cuci. Ni kan, bukan macam ini aja, sabun kadang ada terus anak kita duduk di meja makan terus makan, tak baca doa dan sebagainya kan. Jadi itulah sebenarnya kita nak mendidik anak kita di usia yang muda. Cara kita nak mengajar cuci tangan ni, jari jemari dekat tapak tangan ni kan, gosok dan sebagainya. Lepas tu barulah bilas dengan air yang bersih, ambil tuala dan lap tuala yang bersih lah. Okay? Jadi kita kena didik mereka ni di awal. Yang pertama adalah mencuci tangan lah. Sebab yelah anak-anak kita ni pegang kan, macam-macam mereka pegang. Contoh selepas bermain, mereka perlu cuci tangan kan. Mungkin mereka main Lego, main puzzle, tak apalah aktiviti apa yang mereka main, memulakan aktiviti. Selepas aktiviti mereka kena cuci tangan dengan bersih. Jadi kita lah kena mengajar mereka. Sebab kadang kita tak perasan lepas aktiviti mereka nampak makanan, mereka terus ambil makanan tersebut. Jadi tu saya katakan kuman dan bakteria ada di mana-mana. Jadi dah melekat, dah makan, nanti apa jadi pada anak kita? Kan? Penyakit lah, sakit perut dan sebagainya. Jadi the first adalah cuci tangan dulu. Pastikan selepas aktiviti kan kena cuci tangan. Sebelum makan kena cuci tangan. Sekarang ni tengok memang kerap lah kita kena cuci tangan sebab yalah sekarang ni ada kuman yang kita tak nampak. Bukan kata anak-anak orang dewasa pun wajib cuci tangan. Kalau dah keluar beli barang tu, pastikan anda mandi, baju anda rendam di dalam badi, letakkan sabun, jaga kebersihan.
Sebelum kita nak terus pegang anak kan, cuci tangan. Sekarang ni memang kena jaga kebersihan lah. Jadi ajar anak kita ni mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Ada juga selepas makan tak cuci tangan, terus berlari, terus main. Jadi kalau kita didik anak kita, insya-Allah mereka akan dah tahu dah rutin mereka untuk cuci tangan sebelum dan selepas aktiviti dan sebagainya. Senang cerita, sebelum nak makan tu memang mereka pastikan tangan mereka bersih. Kita ajar mereka. Jangan lupa pula baca doa juga kan sebelum makan, kena baca doa. Jangan terus makan saja. Jadi itulah tabiat-tabiat yang perlu kita serapkan kepada anak-anak untuk mereka fahami, untuk mereka ikut, mereka belajar. Itu adalah rutin harian mereka. Okey, yang kedua, bersin ataupun batuk. Ajar anak kita ni juga menutup mulut lah, ataupun hidung menggunakan tisu ataupun tuala kecil jika mereka bersin ataupun batuk. Tapi kalau tak sempat, tak ada tisu, tak ada tuala, kan tiba-tiba anak tengah kita buat aktiviti bersama dengan anak-anak ataupun menonton movie dan sebagainya, tempat tisu tu jauh daripada kita kan, kotak tisu tersebut jauh daripada kita. Jadi apa yang perlu kita buat, ajar mereka menutup mulut menggunakan telapak tangan. Tutuplah mulut menggunakan telapak tangan. Lepas dah mereka telah menggunakan telapak tangan, bila bersin, ajak mereka cuci tangan. Cucilah tangan tersebut. Ambil tisu ataupun tuala yang bersih untuk lap tangan mereka. Itu adalah kalau tisu tu memang jauh daripada kita ataupun kita tak ada tisu kan, dan sebagainya. Itu kata orang ajar juga. Tapi selepas mereka menggunakan telapak tangan, ajarlah mereka cuci tangan kan, jangan biarkan pula kan. Jadi itu adalah yang kedua, bersin dan batuk. Ini mata, hidung dan mulut juga. Sebab kuman ni dia mudah berpindah ke dalam tubuh kan, melalui membran mukus dalam mata. Jadi mulut dan hidung kan. Jadi kita kena ingatkan anak kita tidak menyentuh mata. Kadang anak-anak kita ni suka gosok mata tau. Macam bangun tidur suka gosok mata kan. Mata kadang kita nampak bila anak kita bangun tidur mata mereka merah sebab mereka gosok mata. Kadang ada gatal dan apa kan. Kenalah mereka gosok mata kan. Jadi ataupun hidung, gatal hidung, dia gosok hidung macam ni kan. Lepas tu dia picit ni hidung. Jadi kita elakkanlah elakkan dan terangkan kenapa tak boleh picit hidung kan, kenapa tidak boleh gosok mata dan sebagainya. Kadang anak-anak kita, anak kecil tu kan, masukkan mainan di dalam mulut. Itulah sebab tu kena pantau kan. Kena pantau lah. Jadi bila tu sebenarnya mainan mereka telah pegang masuk ke dalam mulut. Jadi itu yang kalau bermain aktiviti bersama anak-anak, ibu bapa kena ada bersama anak-anak. Bukan biarkan anak seorang dirilah main. Ini yang kita kena jaga kebersihan diri untuk anak-anak kita ni. Jadi yang keempat ni adalah kebersihan oral ataupun kebersihan gigi lah. Kebersihan gigi ni perlu juga diutamakan walaupun anak kita ni usia 2 tahun kan. Bagaimana kita nak suruh mereka gosok gigi? Kan ada yang berus gigi yang kita boleh masukkan jari kan, plastik tu. Jadi kita boleh ajar anak kita gosok gigi, suruh anak kita senyum sikit gigi dan sebagainya kan. Jadi ajar anak ni memberos gigi sekurang-kurangnya 2 kalilah sehari kan. Setiap kali selepas makan. Jadi pastikanlah beros gigi anak kita tu sesuai lah dengan usia anak kita.
Bukannya berus gigi orang dewasa kita beri pada usia 6 tahun. Tak sesuai kan? Jadi kena tengok usia anak kita ni berapa tahun. Tengoklah. Kan dekat berus gigi tu ada tulis usia. Tengok beli yang sesuai. Jadi anak kita punya ubat gigi adakah sama dengan orang dewasa? Yang sesuai juga. Ubat gigi belilah flavor yang macam-macam flavor sekarang kan. Orange, strawberry, apple, anggur, macam-macam. Jadi kita belikanlah kan. Ajar mereka untuk gosok gigi. Gosok gigi tu sebelum sebelum nak mandi tu kan. Pastikan mereka gosok gigi. Ajar mereka bagaimana nak letak ubat gigi. Jangan sampai tumpah ke lantai kan, jadi pembaziran. Nanti anak kita pun jatuh kan, terpijak ubat gigi dan sebagainya. Jadi itu kita kena buat semualah untuk anak kita. Kita ajar anak kita sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama mereka tahu bagaimana mereka nak picit ubat gigi tersebut kan, nak letak di atas berus gigi. Itu yang kita kena ajar ya. Jangan kita biarkan anak kita gosok gigi, biarlah seorang-seorang gosok gigi. Itu yang kadang main dalam bilik air kan, main shampoo, main sabun, main berus gigi, main ubat gigi, semua ni dia nak main kan. Nanti anak kita jatuh sebab licin. Jadi kita kena pantau ya, kita kena pantau kan. Kita kenalah ajar mereka gosok gigi. Dan kita kena terangkan juga kenapa perlu kita gosok gigi. Kan, terutamanya selepas makan kan. Sebelum nak tidur tu pastikan anak kita pun kena gosok gigi. Sebab apa? Jadi kita kan dah banyak makan. Jadi kalau kita tak gosok gigi, apa jadi pada gigi kita? Gigi jadi rosak. Kan, anak kita banyak makan coklat, gula-gula dan sebagainya. Tapi tak diajar gosok gigi. So, apa akibatnya? Gigi anak kita jadi apa? Kan? Tak cantik lah. Jadi itu penjagaan gigi. Okey. Yang kelima, masa mandi lah. Kan? Kebersihan. Jadi kebanyakannya anak-anak ni dah boleh mandi sendiri kan. Dalam usia ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun kan. Jadi walau bagaimanapun, kita ni kena juga pantau. Itu yang saya kata. Dalam bilik air ni, terutama dalam bilik air, kita kena pantau anak kita lah semasa bersyampu kan. Membilas sehingga bersih kan. Sebab itulah kita takut anak kita ni main buih sabun. Yalah, ambil sabun kan, digosok-gosok kat tangan jadi buih. Dia pun tiuplah buih tersebut. Ataupun dimasukkan buih sabun tu di dalam tap mandian kita kan. Lepas tu di lantai banyak shampoo kan. Jadi nanti takut anak kita jatuh sebab licin kan, lantai tu licin. Jadi kita ni sebagai ibu bapa kena pantau anak kita mandi Yang anak kita yang sita, yang baru nak berdikari mandi ni kan, usia 5 tahun, 6 tahun kan. Pastikan mereka mandi. Sambil mereka mandi ni, kita kena terangkan jugalah ya. Cara-cara nak mandi kan. Tak boleh main shampoo dalam bilik air. Kalau shampoo jatuh dekat lantai, kena jirus kan, bersihkan supaya tak jatuh. Kalau jatuh nanti kena dekat lantai, apa jadi pada kepala kan, dan sebagainya. Begitu juga kalau berus gigi pun samalah juga kan. Sebab ni kata orang kena pantau sangatlah di dalam bilik air ni sebab kita tak boleh biarkan anak kita keseorangan di dalam bilik air. Kalau anak kita nak buang air besar, buang air kecil dan sebagainya pun kita kena pantau kena pastikan anak kita bersihkan selepas buang air besar dan buang air kecil, kena bersihkanlah. Macam mana caranya kan, bagaimana anak kita nak bersihkan nak flush kan toilet tersebut, kena ajar, kena jiro dan sebagainya. Itu yang kita kena menitik beratkan. Jadi
macam kebersihan juga saya nak sentuh lah. Selepas anak kita ni bangun daripada tidur kan, pastikan ajar mereka ni kemas katil mereka, bersihkan katil kan. Bantal tersebut tak adalah bersepah kan. Kalau kita ni tak ajar anak kita dalam usia muda, nanti dewasa lagi susah. Kan, semua nak ibu bapa yang buat. Jadi tak patutlah ya. Jadi kita lah sebagai ibu bapa ni kena jadi contoh. Kena ajar anak kita. Kan? Lepas dah bangun, kemas katil kan. Tengok katil tu kena bersih lah, sentiasa bersih. Kan? Jadi anak kita ni nak mandi, baju kotor tu letak di mana, dan sebagainya lah. Itu adalah rutin harian sebenarnya. Jadi kalau kita mengajar anak kita, insya-Allah setiap hari mereka dah tak perlulah kita nak remind, kita nak beritahu, pergi mandi, gosok gigi, dan ambil air tu gosok gigi, jangan main. Sebab kita dah ajar anak kita kan, mungkinlah 1, 2, 3 hari kan, jadi kita boleh pantau. Jadi kita boleh pantau, tengok anak kita mandi dan sebagainya. Itulah tips-tips ya untuk penjagaan diri untuk anak-anak kita. Ya, jadi sebenarnya ibu bapa ni adalah role model lah ya kepada anak-anak kita. Tunjuklah contoh yang baik kepada anak tentang amalan kebersihan seperti cuci tangan ya, seperti cuci tangan sebelum dan selepas makan. Lepas tu mengelap mulut lah, lap mulut lah kan dengan tisu ataupun sapu tangan yang bersih ya selepas makan. Jadi tidak membiarkan rumah kita ni bersepah kan, serta memastikan kawasan dalam maksudnya kawasan dalam rumah dan luar rumah sentiasa bersih. Contoh macam susun kasut di luar bila dah keluar kan, susun kasut sebab kat luar kan ada rak kasut kan. Jadi suruhlah anak kita ni susun kasut. Tak adalah bersepah-sepah kasut kan. Jadi anak kita akan buatlah. Itu adalah juga kebersihan kan. Jadi tak adalah kita ni nak semua nak buat. Kalau itulah sebab kita kena didik kan. Jadi macam kalau kita bekalkan anak kita makanan kan, pastikan bekalkan juga sapu tangan, sudu ataupun garfu. Kadang bekalkan makanan anak tidak ada sapu tangan. Macam saya sendiri memang saya wajibkan anak murid saya ni bawa sapu tangan setiap hari. Memang saya cek sapu tangan mereka. Sebab saya ni suka suruh mereka bawa sapu tangan yang berwarna putih. Sebab kita boleh nampak sama ada sapu tangan itu bersih ke tidak. Kalau contohnya kalau anak kita ni dia lepas makan kan dia lap, mungkin dia makan mi goreng. Jadi bila dia lap dekat bibir dia memang ada minyak kan, ada sambal. Jadi esok kita dah nampak mungkin sapu tangan tersebut tidak ditukar kan, tidak dicuci. Jadi itu sebenarnya saya menitik beratkan. Jadi kalau di sekolah kita menitik beratkan mengenai kebersihan, jadi kita di rumah pun kenalah menitik beratkan. Pastikan kalau bawa bekal anak, pastikan ada sapu tangan. Kalau tak ada sapu tangan, belikan tisu. Kan, poket tisu tu yang senanglah masukkan di dalam beg bekal mereka. Jadi macam botol air sentiasa basuh, cuci kan, mulut botol air tu kena cuci. Kan, di rumah pun begitu juga. Itu kebersihan tu. Bukannya lepas minum buka air di sinki, lepas tu jiro saja cawan tersebut. Kan, lepas tu orang lain pula nanti nak minum. Jadi kena cuci. Kita ajar mereka cuci. Bagaimana nak cuci cawan tersebut. Tempat yang kita minum tu. Macam juga botol air. Kan, penutup botol air tu. Bukannya kita kocak-kocak dah masukkan air baru. Tidak. Kena bersihkan. Kan, kalau nampak ada kotoran di tepi penutup botol air, bersihkan.
Ambil sponge cuci pinggan tu. Sental dia. Itulah sebenarnya kebersihan. Jadi saya katakan kuman, bakteria kita tak nampak. Kan? Jadi melekatlah kat situ. So anak kita minum hari-hari kan. Sekarang ni banyak yang botol air yang ada straw. Pastikan straw tu pun kena bersih. Gunakan ada bros kan, ada bros yang untuk straw kan. Masukkan bros tu dalam straw tu. Masukkan straw tu, bersihkan. Sebab anak kita minum melalui straw. Kan? Minum melalui straw. Jadi bila minum melalui straw, ada kotoran di situ. Walaupun kita bekalkan anak kita air bersih, tapi straw tu tak bersih. Itu menyebabkan macam-macam penyakit akan hinggap. Anak kita akan dapat kan. Jadi itulah sebenarnya kena menitik beratkan kebersihan. Itu sajalah tips saya pada pagi ini. Buatlah ya. Kita nakkan anak kita ni bersih, didik anak kita dengan yang baik dengan usia yang muda. Jangan lupa tag kawan-kawan, share, like, komen. Okey, untuk aktiviti anak anda kan, saya ada flip chart ni untuk membantu anak anda membaca. Inilah masa yang terbaik untuk kita mengajar anak-anak kita membaca. Sebelum anak kita nak membaca, dia mestilah mengenal suku kata tersebut, konsonan, iaitu jom sebut. Dalam ni macam-macam ada. Jom sebut. Jadi dalam program saya adalah saya ada buka kelas online. 3 hari kelas online saya dan berserta dengan flip chart saya iaitu jom sebut. Saya akan mengajar bagaimana untuk mengajar anak-anak menyebut perkataan tersebut. Sebelum mereka nak mulakan bacaan, mereka kena mengenal konsonan tersebut. Kalau mereka tidak mengenal konsonan, bagaimana mereka nak menyebut? Kan? Sebab kita nak ajar basic dulu. Jadi, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah mengenai bacaan, jadi bolehlah WhatsApp saya, kan? Tengok page saya ni. Boleh follow page saya. Boleh follow Telegram channel saya. Tadika Anakku Cepat Membaca. Di situ memang ada program-program yang kami anjurkan, yang kami sediakan. Jangan melengahkan masa lagi. Hari ni dah 10 hari dah kita lockdown. Jadi berilah yang terbaik untuk anak kita. Jangan tunggu lama-lama. Buat keputusan yang cepat. Buat tindakan yang tepat. Buat tindakan yang cepat. Tak kesian ke anak kita ni masih lagi tidak boleh membaca? Kesian kan? Tak kiralah anak kita ni usia berapa tahun. 5 tahun ke, 6 tahun ke, tak kisah. Ada juga program saya ni 4 tahun yang join program saya ni. Tak jadi masalah. Kan? Itu sebabnya saya kata kalau anak kita ni boleh baca dalam usia muda, tak rugi sebenarnya. Memang tak rugi. Kan? Mereka dapat advance sebenarnya. Ibu bapa tak rugi. Anak tak rugi. Malah berbaloi. Malah untung. Sebab anak kita usia contoh 5 tahun dah boleh membaca kan buku cerita. Sedangkan anak jiran masih lagi tidak boleh membaca. Ataupun sepupu ataupun sebaya mereka masih lagi tidak boleh membaca. Itu saya kata tak rugi kan. Sebab sekarang ni kita kena didik anak kita dengan usia yang muda. Ajar anak kita dalam usia yang muda. Kan? Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lama-lama. Okey, itu saja sesi live saya pada pagi ini. Ikuti Facebook page saya ya. Janganlah buat keputusan lama-lama. Okey, tengok channel Telegram channel saya. Okey?
Itu saja pada sesi live saya pada pagi ini. Semoga anda boleh ikutlah tips-tips yang saya beri mengenai kebersihan diri anak anda. Okey? Jangan lupa sarapan. Pagi ni jangan skip sarapan ya. Pastikan anak-anak semua bersarapan pagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.